Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Rotul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, dalam waktu duha ini Allah pilih kita untuk terus berada di dalam suasana ketaatan. Yakni apa? Kita dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Tiada apa pun ataupun tiada satu pun jalan untuk mencapai kepada kefahaman itu melainkan dengan berada di dalam jalan menuntut ilmu. Menjadi penuntut ilmu, bukan pendengar ilmu. Penuntut ilmu itu sudah pasti dia akan meletakkan kesungguhan dalam diri dia untuk memahami akan setiap perkara yang disampaikan, atas setiap ilmu yang disampaikan. Berazam dia untuk menjadi seorang yang menterjemahkan apa yang telah diterima. Itu seorang penuntut. Dan sudah pasti seorang penuntut ini dia akan meletakkan keutamaan dalam konteks dia menyusun jadual kehidupan dia. Sudah pasti sebagai contoh, kalau orang itu penuntut, orang kata apa, penuntut harta. Dia kerja dia cari harta, maka keutamaan harta je nombor satu lah. Kalau penuntut hak, penuntut ni, orang yang menuntut, aku tuntut. Dia maksud, tuntut ni bermaksud datang pada dia satu desakan dia. Itu penting menjadi letakkannya penuntut ni. Jadi diletakkan desakan tu disusun dengan keutamaan. Keutamaan. Apatah lagi dengan zaman yang penuh dengan kemudahan ini. Dia tidak perlukan orang kata apa, pergerakan yang banyak mungkin. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tidak mengangkat orang kata apa, kemudahan ini, maka ini peluang untuk kita benar-benar menggunakan. Ini Allah beri, bila Allah angkat balik kemudahan ni, maksud dah tak ada lagi dah semua perkara ni mungkin jadi manual balik macam dulu, maka kita akan nampak berapa ramai yang bersungguh. Sebab kesungguhan ini, seorang penuntut ini dibuktikan dengan kesungguhan itu dibuktikan dengan tindakan dia untuk mendapatkan satu perkara. Talib ini merujuk pada orang yang berkehendak, bersungguh. Baik, maka dalam dia berkehendak, bersungguh dalam nakkan ilmu tentang perkara yang dia orang kata apa, yang dia cari dalam hidup dia, yang memberi manfaat pada diri dia, sudah pasti dia memberikan masa yang banyak kepada perkara itu. Orang yang menuntutkan kebahagiaan hasil daripada perkara yang dia hadapi itu, sebagai contoh, dia harapkan bisnes dia itu memberikan sebagai satu timbal balik atau natijah, feedback ataupun return of investment, pulangan yang baik, maka sudah pasti akan meletakkan sepenuh perhatian kepada perkara itu. Jadi kita boleh tengok
keutamaan kita dalam hidup kita di mana? Pertama, keutamaan sebagai penuntut ilmu. Wallahi, dengan ilmu itulah akan dapatnya kefahaman. Ilmu, kita umum dulu. Ilmu, maka di situ akan dapat kefahaman. Maka apa pun cabang ilmu itu, maka ketika dia memberikan kesungguhan terhadap ilmu itu, maka Allah akan berikan dia kefahaman kepada perkara itu. Apatah lagi, ilmu yang sangat-sangat dituntut. Dituntut di dalam kehidupan kita. Ilmu yang diperlukan, yang nak digunakan dalam kehidupan. Itulah ilmu yang berkenaan tentang iman. Dan hari ini, ingat, ilmu itu bukan sekadar berada di buku. Kadang-kadang orang dia nak orang kata apa? Berbuku-buku. Dalam bahasa Melayu berbuku-buku atau dalam bahasa Arab berkitab-kitab. Kan? Berkitab-kitab dia nak faham atau nakkan listing of buku yang dia dah baca. Kitab yang dia dah baca sebagai contoh. Tetapi kena ingat, dalam kita menuntut ilmu ini, yang nak dilihat itu bukanlah berapa buku yang kita dah baca, berapa kitab yang kita dah khatam, tetapi berapa banyak kita dah amal. Nah, mari kepada perbahasan kehidupan. Adalah perbahasan yang pergi terus kepada penterjemahan. Kita terus kepada buat check and balance. Sebab tu mana-mana yang mengikuti pengajian daripada awal tafsir kehidupan, saat lagi dia pergi mengaji dalam bahagian kitab, dia tahu dah, ini sebab kita dalam kehidupan kita sentuh semua. Tinggal lagi pendetailannya pergi. Silakan. Itu cara dia. Ilmu yang dia nak tumpukan dalam kehidupan tu ilmu tentang keimanan, dan iman itu bukan letak pada percakapan semata-mata. Iman bukan letak pada hafalan semata-mata. Iman letak pada kefahaman dia berhadapan dengan segala ujian yang mendatang dalam hidup dia. Sebab itu kenapa kita makan hari-hari? Kenapa kita tak nak tinggalkan makanan? Kerana kita perlukan makanan. Badan perlukan air, badan perlukan makan. Di saat badan perlukan makan dan dia pakai hari-hari, maka kita tak boleh meninggal walaupun kita ambil sedikit. Dan kita tak keutamaan. Ada waktu dia, pagi makan, sekarang tengah hari makan lagi. Contoh baginya dah letak jadual makan, contoh kan. Atau lapar saja dia makan sekali. Dia tak boleh menafikan. Nah, begitulah perbahasan kehidupan yang diperlukan dalam konteks kehidupan tu, perbahasan bagaimana nak faham kehidupan dengan keimanan yang mana tidak bersandarkan kepada sekadar hafalan. Sebab tu kalau ditanya, Ustaz, bagaimana nak pilih nak air sirap ke air kosong kan, Ustaz? Oh, dia dah sebab air kosong kan, orang panggil air kosong lah. Mineral. Sekarang dah tak panggil lah, dia panggil air jenama pula. Air spritzer lah, air kuku lah, air kuih lah. Padahal air ni asal tak ada nama lah kan. Saya tanya, air kosong ni, kalau minum hari-hari bosan kan? Bosan lah, air kosong ni. Ni saya nak bagi tamsil pengajian hakikat kehidupan ni. Ni tamsil ni, ni air kosong. Jadi saya syarahkan dalam gambar ajar nanti. Kejap lagi. Ni air kosong dulu, tak apa. Ni air kosong. Setakat hari ni, kalau nak compare dengan air sirap, menang air sirap. Nak compare dengan tajuk-tajuk air yang lain, menang air yang lain lah. Nak compare dengan macam-macam jenis jenama air yang ada dengan air apa, coconut shake lah, dengan kopi apa, macam-macam lah. Lama-lama, dia bosan dengan air ni, betul lah. Silap hari bulan, ada orang langsung dah tak minum air kosong lah. Kan? Tapi ceritanya, dalam badan kita, banyak air sirap ke air kosong? Yang nak masuk dalam badan tu, air ni juga. Nah, sebab itu,
Dalam pengajian kehidupan, lah Ustaz, macam tak ada ni, macam air kosong, tak ada tajuk, tak ada ni, tak ada ni. Tak apa. Sat lagi, hang ngaji yang lain, pergilah. Sat lagi, hang gaduh rumah tangga, hang tersungkung juga. Lingkup juga lagi. Dia ibarat gitulah. Macam kosong, tak ada apa-apa. Duk pimai-pimai tentu lah. Sebab apa? Dia meninggalkan air kosong ni. Patutnya balas lah. Nak minum air kopi, minumlah kopi. Apa tu? Kopi 4 belalang, silalah. Tapi janganlah tinggalkan air kosong. Air kosong ni teras dia. Nak merasa air kopi, silakan. Nak merasa air temikai, silakan. Nak merasa air-air yang orang kata yang, oh ni air ni mustajab ni, air ni begini-begini ni. Tapi kalau tak bermula dengan air kosong, kalau tak ada kehidupan, amalan kosong. Sebab tu pengajian ini, bukan pengajian yang dibina. Memang, kalau kita lihat dengan pandangan kasar, dia tengok gitu lah, ada air kosong. Tak ada ke Ustaz? Tak ada ni, tak ada ni. Tak canggih lah katanya. Ada. Sebab itu, kita bila sebut kehidupan, ramai orang pandang seperti air kosong. Air kosong. Bila air kosong, dia menganggap air kosong lah. Bosan lah. Perbincangan kehidupan kan. Perbincangannya seperti air kosong. Sebab itu ada orang, dia orang kata meninggalkan dah. Malah lah, dia rasa dah khatam dah kajian kehidupan ni. Bila masa khatam kajian kehidupan ni? Kalau nak khatam ni, dia kena present hidup dia. Sehingga orang lain ikut dan menjadikan hidup dia contoh. Tu khatam. Adalah nak khatam. Dan contoh tu pula, mestilah dia sudah ada contoh yang diikut daripada sifat wajib bagi Nabi SAW. Dia boleh ceritakan balik, step by step. Kalau orang minta nasihat tentang kehidupan, dia boleh cerita step by step kehidupan dia. Tanpa buka kitab. Kadang-kadang yang ngaji buka kitab pun, tak ngapal pun. Itu cerita dia, tak ngapal pun. Nak ngisi masa lapang setengah tu saya jumpa. Nak seronok dia panggil. Sebab itu bila kata selagi tak faham, tak boleh nak explain balik. Selagi itulah kita kena menguasai perbahasan. Ambil masa ulang. Lepas tu yang lain tu jadikan sandaran, ikutan sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Ini baru. Baik. Sebelum kita pergi pada pembahasan topik. Dia dia tak boleh jadi air gamat, Tuan Jahya. Air kosong. Pahit tu bubuh kat luka menjerit. Gamat tak pahit. Air kosong ni pahit bagi orang yang tak suka. Kosong. Dia memang air kosong. Kita memang air kosong. Sebab air kosong ni lah, orang akan buang sekejap lagi. Buat basuh tangan pun ada. Air ni buat basuh tangan je. Apa air ni buang tepi. Sebab dah ada air lain. Takkan nak basuh tangan guna air gamat. Takkan nak basuh tangan guna air sirap kan. Tak. Dia pakai air kosong. Air ni ada buang, cuar. Lepas tu, berkotak-kotak air dia pandang itu dia. Dia telan lagi air tu, Allah. Telan air tu pedih. Jadi, kalau kita lihat, dalam kehidupan itu, dia akan menjadi teras dia. Dia akan berada di tengah, teras. Yang akan memegang 3 sektor besar. Akidah, akhlak, syariat.
tiga sektor besar ini, dia akan memberi kesan kepada kehidupan dia, dan kehidupan juga memberi kesan kepada tiga perkara ini. Bila sebut tentang akidah, itu membincangkan pelbagai perkara yang berkaitan tentang, disebut akidah tu pelbagai perkara yang berhadapan dengan keraguan yang nak diselesaikan dengan keyakinan. Tapi soalnya sekarang, keraguan keyakinan ni nak cerita atas apa? Atas dasar apa? Apa dasar penceritaan, apa dasar isu dia? Mesti berbalik kepada kehidupan. Akhlak membincangkan tentang perangai. Berbalik pada kehidupan. Syariat, perbahasan tentang pelaksanaan hukum hakam, halal dan haram. Itu berbalik kepada kehidupan. Dan kehidupan ini ada berbincang soal fitnah. Jadi kehidupan yang bersyariat, kalau kita boleh pecahkan, jadi kehidupan yang bersyariat, kehidupan yang berakidah, kehidupan yang berakhlak. Nampak? Jadi ceritanya, kalau sini ada perbahasan, katalah sini ada kitab, pengajian kitab akhlak, kitab tentang akidah, kitab tentang syariat ni banyak. Pergi pada ini mazhab fikihnya, 4 mazhab. Akhlak, perbahasan tentang kitab. Okay. Saya nak tanya, sebelum perbahasan berbentuk pendidikan begini, yang dijadikan pendidikan berkitab ini, adalah untuk menyusun segala ilmu yang ada pada perbahasan akhlak, akidah dan syariat agar mudah diterjemahkan dalam kehidupan. Ulama telah berinovasi atau ada menyusun kembali syarah-syarahan ilmu sehingga kitab yang banyak. Dia akhlak tu akhlak lah. Tasawuf tu perjalanan, tu nama. Perjalanan. Akhlak itu, itulah perbahasan besar akhlak. Tasawuf itu perjalanan. Kaedah penyucian. Sebenarnya yang tajuk dia akhlak. Dia 3 sendi besar. Akidah, akhlak, syariat. Yang duk hari ni, saya cerita begini. So ada yang bertanya begini, Ustaz. Pengajian kehidupan ni tak ada kitab ke, Ustaz? Entahlah kita tak keluarkan kitab lagi. Tak apa. Ya, nak tengok. Dia mengaji bab kitab syariat sini, mengaji bab kitab akidah, dia kaji bab kitab akhlak. Soalan dia, dalam kehidupan dia tu, selesai tidak dia faham? Nak jadi peletakan dia. Dia apply tak? Itu cerita dia. Kadang-kadang bila kita tak tahu tang mana, ada orang tak tahu mana nak mula ni, Ustaz. Malah kadang-kadang dia dah tahu kehidupan, dia lari ke sini. Dia bukan mengaji kitab pun, kadang-kadang saya tengok dia pergi kepada apa yang nak macam mengisi diri dia. Mengisi tu maksudnya at least kurang-kurang orang tanya mengaji kitab ni, mengaji. Tapi dari segi realiti hidup dia bukan berkitab tu pun. Sebab apa? Sebab dia hanya menumpukan, ini dalam, kalau pergi pada Talbisul Iblis, Ibn Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala meletakkan, ada kategori orang yang mungkin sibuk dengan ilmu tapi tidak sibuk memperbaiki diri dia. Kehidupan ni tentang diri. Dia terfitnah tentang diri dia. Dia terhijab. Dia belajar kitab tapi akhirnya dia terhijab. Contoh dalam bab akidah pun, tengok perbahasan. Kalau pergi tengok macam-macam perbahasan jumpa. Dah berhujah-hujah dah kita nampak. Setengah tu.
Patut kita ikutlah. Kalau diri kita dah okey, dah ada attitude kehidupan yang bagus, maka kita tidak akan jadi orang yang tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Mengaji berkitab tapi diri terhijab. Macam mana tu? Dalam kehidupan, kitab apa merujuk? Al-Quran. Ni Al-Quran. Dan sunnah. Terjemahan Quran dan sunnah itu maka dipecahkan kepada pengajian berkitab. Nah, itu maksud dia. Ini kita pecahkan ni. Sebab tu siapa meninggalkan perbincangan kehidupan, dia sedang meninggalkan asas yang besar. Malah perbincangan Al-Quran itu membincangkan kehidupan. Perbincangan sunnah membincangkan kehidupan. Tengok tak bagaimana attack kehidupan ni. Sebab tu barat ataupun musuh-musuh Allah, dia akan melalaikan kehidupan. Dia tak suruh orang tinggal baca Quran. Betul tak? Dia tak suruh orang tinggalkan sunnah. Dia suruh lagi galakkan. Dia galakkan. Tapi kehidupan dia tidak reflect sunnah tadi. Dia pakai tapi dia tak reflect. Kata sunnah, katalah sunnah dalam permakaian, kata. Sunnah dalam pemakaian, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak cerita tentang bagaimana Nabi berpakaian. Atau sunnah berjanggut, contoh. Tapi kehidupan dia itu tidak reflect sunnah. Apa maksud sunnah? Aturan Allah, aturan bagi Nabi SAW. Al-Quran, dia mengaji Al-Quran. Dia mengaji Al-Quran. Ya benar tu Tuan Acu, Surah Najaya. Dia mengaji berkitab tapi lupa beradab. Maka terhijablah diri. Sebab tu tidak boleh hilangkan pengajian tentang kehidupan. Sebab tu bila diasaskan Allah ilham, Allah gerakkan berbincang tentang kehidupan, maka perbincangannya panjang. Betul tu tuan. Pakai ikut sunnah kan, pakaian lah. Pergi konsert kat Arab, kat Riyadh contoh. Tu dia. Orang pun pening. Ustaz pakai jubah boleh pergi konsert. Tu lah. Takkanlah orang macam tu Ustaz. Dah. Bukan cermin gelap lagi dah Tuan Ilyas. Cermin tak tembus cahaya. Cermin hitam terus. Dan nak menjawab begini. Ada ketika mungkin, sebab tu perbahasan kehidupannya, ada orang dia akan last sekali dia tinggalkan kehidupan dia. Sebab itu, ya benar tu, Ina Arina, sepatutnya begitu. Kitab terjemahan pada kehidupan. Guru-guru yang mensyarahkan kitab, itu sebenarnya kehidupan mereka telah terbimbing dengan baik. Maka perbincangan kehidupan dan perbincangan tentang pendidikan agama tidak boleh dipisahkan. Sebab tu ada orang sekolah agama tapi hidup tidak beragama. Ini yang maksudnya. Maka bermula kita dengan kehidupan dan daripada kehidupan dia akan kembangkan. Apa lagi yang nak dipahamkan? Ada dipanggil fardu ain. Pendidikan itu untuk menjadikan apa, berbalik pada isu apa tadi? Kehidupan yang bersyariat. Ustaz, bagaimana nak hidup bersyariat Ustaz? Okey baik. Syariat, okey ini perbahasan dia. Ustaz, bagaimana nak kehidupan nak berakidah? Okey, ini perbahasan dia. Ustaz, bagaimana kehidupan berakhlak? Ini perbahasan dia. Ustaz, bagaimana perbahasan kehidupan Ustaz? Ini perbahasan dia. Nampak tidak? Sebab tu perbahasan kehidupan, itu perbahasan tentang bagaimana nak menyatukan semua ilmu ini. Tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang syariat, tentang akidah, tentang akhlak. Malah, bagaimana? Bagaimana nak menggabungkan semua perbahasan ini? Maka sudah pasti teras kepada kehidupan untuk memegang kembali semua perbahasan yang besar ini. Sebab tu lelah sekali, mana yang tidak ada Allah berikan kefahaman, dia tinggalkan perbahasan kehidupan. Dia ingat tak ada makna, tak ada penting. Dia ingat tak ada kepentingan bagi dia untuk faham. Malah, ada pula itu, kadang-kadang dia bertanya, saya ni ustaz macam hidup tak berguna je pula. Sebab apa? Itulah.
Rasa hidup ni kan, nampak. Dia nampak hidup tu, dia tak nampak lagi kata kunci dia. Akhirnya dia ingat perlu kepada sesuatu perkara yang lebih kat sini. Saya kena masuk universiti lah Ustaz, baru rasa hidup dia berguna. Ataupun nak kena ada, orang kata apa, mengaji mana ni? Baru rasa macam terisi. Kalau nak jadi isteri dia rasa tak berguna rasanya. Jadi isteri rasa macam, rasa kosong hidup ni. Kan? Dia suami tu rasa macam orang gila rasa. Orang lain tak mana-mana, tak Menara Gading dah dia pergi dah, nuntut-nuntut dah. Jumpa guru sana, jumpa guru sini. Orang perempuan especially kan. Pergi sana, pergi sini. Hafal sana, hafal sini. Semangat dia. Tapi hidup dia sebagai seorang isteri, sepi. Nampak? Contoh. Kehidupan seorang isteri tak ada erti kalau dia tak jadi isteri. Walaupun dia pergilah mengaji kitab syariat, tebal ni kitab ni tentang ni, mengaji manhaj tebal, mengaji tentang kitab, hafal ni semua sebut kitab ni, maksudnya dia hafal lah akidah. Dia ngaji lagi buat kitab apa ni, ikut. Sebab dia nak tumpu pada kitab ni. Bila dia tumpu pada kitab, sedangkan perbahasan kitab nak pergi pada kehidupan. Tak, dia lagi pada kehidupan. Dia dah duduk dalam kehidupan dah, patutnya ambil kitab, bubuh dalam kehidupan. Dah, dia tinggalkan kehidupan, dia pergi ke kitab je. Lain sekali, apa berlaku? Kehidupan dia sebagai seorang isteri tak perform. Mengaji juga kitab akhlak. Akhlak ni termasuklah kalau buat suami isteri, kitab Muhimmah. Termasuklah perbahasan akhlak ni sebenarnya. Tapi lepas Muhimmah, dia tutup kata macam tu lah. Balik macam tu kat dengan suami dia. Sebab apa? Ni, kehidupan sebagai seorang isteri ni, Allah tak tanya ni. Ni Allah tak tanya ni semua ni. Kau buat apa dengan suami kau? Tu je. Sebab tu dia tidak boleh memilih-milih macam tu. Bukan memilih-milih. Itu sebab tu nak belajar pun kena faham dulu apa yang nak belajar. Kena pandang secara kafah keseluruhan. Jadi bagaimana contoh seorang anak belajar tentang syariat tapi hidup sebagai seorang anak gagal. Kehidupan sebagai seorang suami. Dia bukan tak tahu pengajian-pengajian ni. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu kena pandang secara keseluruhan, kafah keseluruhan. Sebab tu sistem pendidikan sepatutnya tidak meninggalkan sistem kehidupan. Saya ulang. Sistem pendidikan, yang kita duk pergi sistem pendidikan tu, memang sistem pendidikan lah tu. Baguslah sistem pendidikan agama. Saya pun ada buka sekolah agama, kita buka sekolah. Walaupun payah dengan sistem ini, maksudnya perlukan banyak, orang kata apa, perkara-perkara yang perlu dipenuhi pada sistem pendidikan ini, kita kena penuhilah. Ada subjek-subjek yang perlu dipelajari, ada kitab-kitab yang perlu dikhatamkan untuk pelajar ini. Dia tidak boleh memisahkan sistem kehidupan. Malah nak bagi tahunya, di saat anda khatam pengajian kitab, pengajian akhlak, kitab khatam, anda kehidupan takkan khatam. Kita tengok dia. Malah kita akan tengok betul ke dia mengaji kitab. Aku akan tengok balik. Terpisah sistem pendidikan dengan sistem kehidupan, terpisah. Tidak boleh. Malah keadaan datangnya agama, dia menyantuni kehidupan. Agama datang menyantuni kehidupan. Sebab tu tak ada lagi dalam ajaran agama Islam ajaran yang pelik-pelik. Tak ada lagi pergi mengaji tinggalkan suami, biar. Pergi mengaji tinggalkan isteri, tiba-tiba buat benda pelik, berkurung, jangan jumpa orang. Jadi pelik, makin ngaji makin pelik.
Sebab tu Allah Ta'ala takdirkan kita belajar tentang kehidupan. Kitab apa? Kalau nak listkan kitab, ya Allah. Banyak sistem. Semua sistem kitab ada dalam kehidupan. Jadi anda nak ngaji kitab, anda ngaji patah-patah relate dengan kehidupan. Anda nak kitab datang pada kehidupan. Sebab kita sistem kehidupan tidak boleh meninggalkan sistem pendidikan agama. Sistem pendidikan agama tidak boleh meninggalkan sistem kehidupan. Dia kena saling melengkapi. Sebab tu dalam sekolah saya ni pun saya nak buat rombakan balik ni. Di tahun yang ketiga saya buka, saya tengok ada di kalangan parent, dia mungkin dari awal saya tak wajibkan parent jadi penuntut akademik ARF ni. Tahun ke depan ni, tahun 2022 ni, kemasukan yang terbaru dan parent yang lama saya akan buat apa tau? Dia mesti menjadi penuntut ARF. Sebab kadang-kadang parent pun tak ada attitude. Nak anak sekolah agama, tapi dengan guru-guru bercakap silap sikit, tak ada adab. Macam mana nak didik anak? Saya buat sistem kehidupan, solat itu syarat masuk. Orang tanya, Ustaz, macam mana masuk sekolah Semairah, Ustaz? Tak tinggal solat 5 waktu, awal waktu. Kat rumah, kat sekolah. Itu syarat saya. Tak guna datang sekolah agama, tapi tak boleh solat awal waktu. Mak ayah pun sama, saya cakap. Ini, saya akan buat sistem yang ketat. Tak ada nak interview ngaji tu nanti. Saya nak interview dulu solat. Tak lepas solat, tak payah datang. Saya buat sistem tu sekarang. Sistem 2022. Apa alasan? Belajar tahu dah solat awal waktu. Kalau cerita pasal dalil nas solat, detail semua cerita. Tapi nak apply, masing-masing tengah nganga. Ini kita nak gerakkan. Syarat masuk sekolah di Semairah, tanya dulu 5 waktu. Solat ke tidak? Awal waktu, bukan solat saja. Kita dah terbiasa solat je, tapi tak jaga awal waktu. Ya betul, itu jadi fitnah lah Cik Nah. Pergi buat usaha dakwah agama, tapi tinggalkan keadaan keluarga yang tidak terbina. Ataupun mungkin tinggalkan keluarga dengan harta, tapi keluarga masih lagi ada curiga. Macam mana? Kita akan buat macam tu. Interview, Ustaz, apa kelayakan Ustaz yang masuk sekolah? Solat lain waktu. Tu je. Ni yang terbaru ni, tengok buka sekolah ni. Saya cakap apa? Cuti baru ni, saya bagi pelajar saya punch card. Punch card manual tu, saya suruh tempat tak ada sini. Saya tengah sini nak buat thumbprint. Thumbprint datang solat. Saya cakap balik rumah, Ustaz bagi tempoh 3 minggu ni, kalau antum semua tak boleh solat awal waktu dekat masjid, Ustaz akan berhentikan sekolah. Wih, macam tu sekali. Apa gunanya datang sekolah? Apa gunanya 30 juzuk? Kalau solat pun tak boleh awal waktu. Saya buat solat saya straight, tuan. Saya tak kira sebab kita dah rasa hidup ni, solatnya jaga. Apa guna mengaji kitab dengan suami tak ada adab? Apa gunanya? Ini masanya. Tak adanya. Lepas tu kita tengok adab dengan parent, dengan guru. Saya bukan jenis backup guru-guru saya. Tapi tengok yang mana-mananya tak ada adab dengan guru dia, saya akan bagi warning letter je. Berhenti. Punch card boleh tipu, thumbprint sama juga. Kita nak bagi dia latih, dia tipu Allah. Dia tipu Allah. Ini solat. Syarat lepas ni, betul Cik Nah, syarat lepas ni pelajar-pelajar nak masuk Semairah mesti daripada ibu ayahnya daripada ARF. Dia tak join ARF, tak boleh masuk. Ataupun tak join pengajian saya, tak boleh masuk Semairah. 2 tahun yang pertama saya bagi kelonggaran je. Sebab yalah kita nak test run, tengok pendidikan macam mana, dari segi running macam mana. Ni dah dapat, saya dapat rentak dah. Saya tengok, kita buat test. Test ni saya tengok perhati. Seawal pendidikan, saya tengok apa kekuatan. Saya tengok, kita dah tahu tapi nak tengok gaya dia. Jangan ingat agama sekadar melepaskan batuk di tangga je. Tapi kehidupan tidak beragama. Saya cukup straight sebab kita tak harapkan duit mereka pun.
Agama bukan meraih simpati. Betul tu. Bila kita tak jaga solat, Allah tak jaga. Tapi kadang-kadang macam mana konsep Allah tak jaga? Di sinilah bila kita ada autoriti, ada kuasa, kita akan buktikan. Tanda Allah tak jaga tu. Kau tak solat, kau kena berhenti sekolah. Tu cerita dia. Kau tak solat, kau berhenti kerja. Mana-mana yang dalam sistem saya ni, sistem kehidupan yang Allah takdirkan saya buat, kau tak jaga solat, aku berhentikan kau. Tak kisah. Tu biar kau rasa macam, tak solat kena berhenti kerja. Ya, itulah sistem kehidupan. Hang tak solat, hang dapat. Tapi Allah ni bagi masa kita untuk berubah. Allah ni, ya Allah, Maha Pemurah. Kalau kena macam kita ni, ya Allah. Rasa hari sekali cakap tak dengar, dua kali cakap tak dengar, hari ketiga dah lanting barang lah kan. Allah SWT sifat, ya Allah, Rahman Rahim. Syarat itu 2022 ni kemasan. Sebab tu ramai tanya Ustaz, masuk saya buat masa ni saya off dulu. Sebab 2022 ni kemasukan memang saya buat rombakan besar-besaran. Biarlah tak ada orang masuk sekolah pun kerana tak boleh jaga solat, langsung tak ada. Tutup sekolah, habis cerita. Nak buat macam mana? Apa guna sekolah kalau solat pun tak kerti? Tak boleh nak awal tu untuk apa? Itu namanya ramai orang tumpu pada kitab. Mengaji tapi tak ada adab. Adab tentang Allah dengan Allah tak ada. Ini dalam kehidupan kita nak tumpukan perbahasan ini. Benar Tuan Syed Yusof. Orang Jepun, Barat, malah orang bukan Islam, mereka praktikkan sistem kehidupan agama. Walaupun mereka tak ada sistem pendidikan agama. Tapi sistem kehidupan agama, very strict mereka praktis. Sebab tu jangan kita hanya letakkan agama sekadar untuk menunjukkan kita ni konon-konon ada agama. Tapi dalam sistem kehidupan, sebenarnya hancur. Jadi bagaimana sistem kehidupan ini, maka kita sedang mengatur. Tengok Sidang Jemaah yang Ta'ala. Sistem kehidupan ini dipegang oleh sistem apa? Sistem akhlak Nabi. Apa sistem kehidupan Ustaz? Itulah yang kita mengaji ni. Yang ada orang kata, tak payah dah lah ngaji dah, tak penting dah lah. Lagi nak tengok berapa banyak tak penting. Hang tinggal, hang keluar soft, hang putih. Putih soft lah. Keluar soft. Patutnya, mana sistem pendidikan, contoh, Siddiq ini, duduk bawah ni. Takkan saya nak suap satu-satu. Ni kan semua pelajar-pelajar PhD semua ni. Kan, ni pelajar-pelajar PhD semua ni. Takkan nak kata suap satu-satu. Buatlah kajian sikit. Siddiq ni, apa kitab yang boleh susun dekat Siddiq ni? Kitab Tauhid. Bubuh kat Siddiq ni, boleh. Aturkan pendidikan. Jangan tinggalkan sohnya atas. Apa kaji kitab-kitab akidah. Susun bawah. Bubuh nama ustaz-ustaz yang ngikut bawah ni. Bubuh. Abang amanah ni buat letak tentang apa? Kata akhlak ni, amanah lebih pada pengajian tentang akhlak. Dasar bubuh kitab bawah ni. Fatonah tablik ni pergi pada fikir. Fatonah dan tablik lebih pada perbincangan akal. Lebih pada praktis pada penterjemahan. Bubuh perbahasan tentang apa manhaj mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ke perbahasan-perbahasan bubuh kat sini. Ni sistem ni jangan lari. Kalau pecah pada Siddiq pula, sini makrifat. Ni hakikat, ni tarikat, ni syariat. Mana boleh lagi. Yang pergi tinggalkan soh ni kenapa? Lain kali tak tahu bertanya. Jangan buat-buat tahu. Ni ustaz ni tak tahu ni. Tengok macam tak ada apa. Ustaz ni tinggal lah kot. Kita cari lain. Hang bubuh ilmu tu atas apa? Atas saya lah ustaz. Kok lah saya nak ngaji. Atas diri dia je. Atas dia. Allahu Akbar. Jadi sistem pendidikan agama. Kita dah pecah tadi 3 tu. Konsep besar. Tauhid.
akhlak, syariat. Bila bubuh sistem kehidupan, dia susun balik. Oh, tauhid dekat sidik. Sidik ni pengajian akidah sebenarnya. Tasdik. Yang saya terjemahkan dalam lisanul haq. Kita akidah, kita terus praktis. Sebab kita tengok apa dia cakap. Betul tu Puan Masrah Abdul Latif. Ini satu, hakikat diri kena soal waktu, dia pun tak jaga. Hakikat diri sebagai isteri tak jaga. Hakikat diri, contoh at-tijarah, perniagaan, harta dan pahala masih keliru. Takkan kita nak kata kita semua tahu. Mana boleh ngaku semua tahu. Tapi tanyalah, kok-kok lah kita boleh bagi tahu. Itulah caranya. Ini kakak tengok. Ustaz, macam mana boleh tahu semua ni? Inilah barakah doa guru-guru. Doa mak ayah. Allah bukakanlah hijab sehingga boleh nampak semua. Kata guru saya, Sebul Fadhal, Ustaz Mahmud Latif. Dan Ustaz Mahmud Latif dah pensiun sekarang. Dia timbalan pengarah pendidikan bagi JAIS. Ada seorang ustaz menggantikan tempat tu. Allah, saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa. Dua-dua saya jumpa. Dia kata apa? Anta dapat satu ilmu yang menggabungkan semua perkara. Allah bagi ilham kat anta. Ini saya cerita ni. Master plan dia panggil. Ni master plan ni. Susun balik ilmu. Bukan kata ilmu kita buat ilmu baru dah. Sekarang ni bukan sebab tak ada ilmu, tak tersusun. Beli barang berterabur kat rumah tu. Bubuh bawah, bubuh atas, bubuh ni. Bila nak pakai, kelang kabut cari. Mana akidah aku? Akidah aku dah lari ya. Akidah aku dah lari. Dah mana-mana tersorok bawah bantal, tersorok bawah tilam. Mana akhlak aku? Macam tak ada akhlak. Ya Allah, berterabur mana tidak? Tak bersusun. Mana-mana yang mengerti IF, anda kena mahir subjek ni. Anda kena tahu nyusun balik pada anak-anak. Susun balik ni. Kamu tengok ni. Kamu hidup kat sini. Kamu begini. Kena pandai cerita ni balik. Sebab tu ada buat live, ada rakaman ni. Ulanglah balik. Takkan nak bersuruh. Allah. Ini kan semua pelajar-pelajar PhD ni. Kena tengok. Faham balik. Ambil masa. Susun balik. Kalau semua nak bagi, itu pengajian sekolah rendah, tadika. Semua buku teks bagi, buku tulis bagi. Siap cikgu tulis-tulis kan. Kalau mengaji buat PhD, cari tajuk sendiri, tesis sendiri, ujuk sendiri. Penjara tinggal viva, duduk profesor kan, duduk tengok, present. Betul. Kata dah masing-masing dah expert hidup dah lama kan. Kan? Hidup dah lama. Nak ngaji pasal kehidupan. Ustaz, apa Ustaz tak ada modal kan nak ngaji cerita pasal kehidupan? Kan dah expert, susun lah balik. Kalau kata dah expert. Ya benar, surah An-Najahiyah. Itu dipanggil ilmu atas ilmu. Ada pengetahuan atas pengetahuan. Dia panggil itulah hikmah. Sebab tu ilmu dan hikmah. Kebijaksanaan dan mengatur susun ilmu. Itu tak semua ada, Masya Allah. Itu cara dia. PhD dah tu. Perasaan Ustaz dengki. Allahu Akbar. Dalam kehidupan kan PhD. Tak betul lah tu. Maksudnya kehidupan kan terbuka. PhD kan open. Up to you. You nak masuk kelas ke, tak masuk kelas ke, you nak ikut ke, nak dengar ke, up to you katanya. PhD kan sudah PhD. Boleh pilih siapa yang akan in charge. Supervisor mana. Boleh pilih kan. Scroll. Mana ustaz. Ni. Next. Ustaz lain. Next. Bukan ambil PhD ke semua tu. Ngaji macam nak ambil PhD semua. Kan? Uyu-uyu tengok. Ngaji nak jawab soalan peperiksaan. Allahu Akbar. Macam petunjuk itu adalah petunjuk tu Habib ada pekan. Bila dia duduk pada hikmah lah. Petunjuk contoh kita kata ni, sekarang ini Allah dah bagi ilham, hikmah, menyusun ilmu. Petunjuk tu memperguna macam mana nak gerakkan ilmu tu. Macam mana nak dapatkan dia panggil manfaat atas sesuatu ilmu itu pula. Petunjuk. Allah akan buka lagi petunjuk-petunjuk. Contoh bahasa mudah gini, kita tahu dah nak pergi Perak.
Tahu dah pergi Perak. Tapi tak ada petunjuk nak ke Perak. Tahu dah Perak. Tahu. Tapi nak ke sana tu, siapa nak bimbing? Siapa tunjuk? Oh jalan, ada jalan ini, ada jalan ini. Oh ikut sini. Okey sekian, sekejap lagi kat sini. Bermaksud dia memudahkan lagi untuk sampai kepada hajat. Kita dah tahu dah contoh agama. Petunjuk itu adalah bimbingan. Ini lagilah dalam kehidupan. Petunjuk ni, ilmu dia ada dah faham dah ilmu. Faham dah dapat, Alhamdulillah. Dia dapat petunjuk untuk merealisasikan kefahaman dia. Sebab ada orang mungkin dia dapat faham tapi dia tak dapat petunjuk. Hanya kefahaman dia jadi sesat kembali. Petunjuk sebab tu huda. Itu Al-Quran. Sebab tu tak boleh tinggalkan Al-Quran, tak boleh tinggalkan kehidupan. Sebab kita akan dapat banyak petunjuk. Kadang-kadang benda yang sama tapi kita dapat petunjuk. Ya Allah. Satu-satu Allah tunjukkan. Ni yang kau faham itu hari. Kau ngaji hakikat itu. Ni yang Ustaz cakap. Ini petunjuk dia. Masya Allah, nampak. Satu-satu orang kata apa? Implementation. Dia panggil petunjuk lebih kepada perlaksanaan. Kadang-kadang kita dah faham dah. Tapi nak laksana tu. Kita boleh tunjuk balik. Dia lebih teliti. Petunjuk ni lebih kepada melengkapi kefahaman tadi. Kita dah faham. Kemudian kita boleh tunjuk balik. Tu lengkap melengkapi. Kadang-kadang dia mungkin faham. Tunjuk sikit. Tak reti. Belum dapat kefahaman sempurna lah. Faham ke tak? Faham. Tunjuk balik. Okey, baik. Lepas tu cerita, okey, petunjuk. Dia boleh cerita balik satu. Itulah bagaimana contoh Nabi SAW ketika Isra' wal Mi'raj. Nabi pergi kepada Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Waktu itu, orang kafir Quraisy tanya, macam mana bentuk Masjid Al-Aqsa? Maka Allah Ta'ala takdirkan Nabi boleh nampak Masjid Al-Aqsa. Terbuka hijab. Itu petunjuk, nampak. Satu. Oh, tiang ada berapa. Dan kita mana dah sempat nak tengok kan. Kita mana sempat nak faham semua perkara. Tapi petunjuk kena sentiasa kena ada tu. Kena mohon petunjuk tu. Sebab kita takkan boleh strike semua benda kita tahu. Tak boleh. Jadi petunjuk adalah teknikal dia. Lebih terperinci. Contoh dalam bab zikir, dia dapat petunjuk bahawa implementation, kaedah untuk melaksanakan zikir ini dengan contoh, amalan dia mesti kena jaga. Dia faham dah zikir tu. Dengan perbuatan, dengan sebutan, dengan lisan, dengan perbuatan, sebutan dengan perlakuan. Maka petunjuk daripada zikir itu setelah dia melaksanakan kefahaman itu, dia nampak hasil dia. Ini rupanya Allah nak tunjuk aku, patutlah Allah suruh aku. Dia faham. Dia petunjuk dia berkata, faham tu. Okey. Faham. Petunjuk dia, dia panjang. Ma'arid disukut 6 harkat. 6 harkat kat sini. Tahu. Kalau faham, okey, faham. Faham. Bila petunjuk, dia 6 harkat. Dah petunjuk ni apa? Dia dah boleh berjalan dah. Masya Allah. Sebab tu, kurniakan makrifatmu, basirahmu. Pimpin aku dalam petunjuk, dalam cahaya. Cahaya itulah petunjuk ni cahaya. Cahaya tu. Yang tak faham-faham petunjuk ni apa? Sebab apa? Sebab dia tak dapat kefahaman yang sempurna. Bermaksud mungkin dia tak bermula ilmu dengan yang betul. Maka mungkin ada hijab-hijab tadi. Terhalang lah. Dia petunjuk ni tak sebenarnya kena mimpi ya. Macam jangan saya dapat mimpi tak ya. Hiduplah dengan kenyataan, dengan dalam mimpi. Tu dia. Kan dengan mimpi saja kan bermimpilah kita. Memang mimpi ada mubasyirat, kata kabaran baik, tapi kita mimpi tak boleh jadi hujah kan.
Nah, itu sajalah. Kalau nak jadi hujah, kena zahirkan, kena sahihkan mimpi kepadanya ahlinya. Macam contoh ada saya, adalah juga. Kita tanyalah yang ahlinya. Kemudian, jema iya kan, alhamdulillah lah. Itu kaedah dia. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan ta'ala, ini pun menjaga penglihatan tajuk kita. Kita nak jaga lihat kita, betul lah kita tengok ilmu kehidupan ni? Betul ke kita tengok? Betul ke kita tengok ilmu kehidupan ni? Jaga penglihatan. Jangan lagi lepas ni nak pisah-pisahkan. Jangan lagi kita nak pilih-pilih dah. Oh, dah kehidupan ni macam nak katam dah ni, sebab asyik tak habis dia, tak apalah kita tinggalkan dululah. Patut tak boleh. Dia kena selari, seia sekata. Seia sekata. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, insya-Allah. Ada nama kita memainkan peranan dalam kehidupan, bermula tadi kefahaman nama ni memang disebut nama ni antara amanah ataupun tanggungjawab yang pertama seorang ibu ayah kepada anak dia adalah memberi nama yang baik kepada anak, kata Nabi. Sebab nama tu kan satu doa lisan seorang ibu. Contoh, mak saya, ayah saya telah menunaikan amanah yang baik dengan memberikan nama yang baik pada saya. Jumpa arwah Ustaz Semunggi Siddiq, kemudian dengan niat nak letak sebagai orang yang berkata-kata dengan mutiara syurga. Sebab lama tu, apa tak beri kesannya? Tengoklah apa yang dah saya tercegat kat depan ni. Itu sebab salah satu bernama lah tu, Nur Nordin. Dah terpacak kat depan ni, cakap tak genti-genti ni. Ni Ustaz, dah habis ni, pukul 12 ni. Allahu Akbar. Sebab nama lah tu. Nama tu ada kaitan. Sebab tu jangan bagi gelaran yang bukan-bukan. Al-Imam Sudais rahimahullah, mak dia selalu kata Al-Imamu Kabir, Imamu Kabir kata. Imam Sudais cerita sendiri. Saya baca lah cerita, bukan dia cerita dengan saya. Cerita kan, dia buat cerita close up kan. Ada satu siaran tu saya tengok, oh dulu nakal. Bila nakal lah, Imamu Kabir kata. Betul, jadi imam besar Masjidil Haram. Ambil. Tu kata-kata tu. Itu kata-kata tu doa. Tapi tak semua kata-kata itu doa. Sebab dalam kata-kata itu mestilah ada unsur doa. Doa ni apa? Perkara yang baik. Yakin. Macam tu. Apa sebab masih ramai berbagi dengan petunjuk? Sebab dia tak tahu itu petunjuk. Hidayah pun silap tak lepas. Sebab tu kena ada ilmu yang dibimbing Cik Siti Dijah. Kadang-kadang berbelah bagi tu sebab masih ada kehendak diri, ada nafsu. Tak selesai bab kehidupan, tak selesai. Dia tidak, kalau tanya berbelah bagi, cuba tanya, boleh tak dia explain macam ni? Kehidupan diri macam mana, Al-Quran Sunnah macam mana, syariat mana, kehidupan beragama macam mana. Dia kalau tak boleh explain, memanglah berbelah bagilah. Tapi kalau boleh susun macam ni, insya-Allah anda akan sharp nampak. Sharp nampak. Oh ni, ambil ni. Screenshot ni. Tu kaedah dia. Dalam doa ada kata-kata. Dalam doa tu ada kata-kata. Sebab tu kena faham dulu maksud doa, barulah berkata-kata. Supaya kita kata-katalah benda yang baik, mengikut apa yang telah digaris pandukan oleh agama. Nabi kata yang suruh baik. Sebab doa semua yang baik. Tak ada lagi kata-kata buruk. Kata-kata yang tidak selari dengan Al-Quran. Sebab tu dalam kata-kata tu letak. Itu nanti kan berbalik pada pahaman yang sebelum. Kata-kata itu doa. Salah. Dalam doa ada kata-kata. Tapi tak semua kata-kata jadi doa. Sebab doa itu ibadah. Jadi meletakkan nama anak itu ibadah. Sebab ada suruhan Nabi. Nabi kata itu amanah ataupun tanggungjawab yang pertama yang mesti ditunaikan kepada seorang anak, seorang mak ayah, meletakkan nama yang baik kepada anak-anak. Jadi ketika perbuatan itu menjadi suruhan agama, maka ketika letakkan nama itu jadi doa lah. Betul lah, cerita doa dia panjang lah macam tu. Bila kita nak memenuhi suruhan agama, kemudian kita nak melakukannya, maka kita berdoa.
supaya urusan agama itu menjadi dimudahkan. Jadi tak semua kata kita tu doa, sebab tengok apa yang kita uruskan, ada kaitan agama atau tidak. Sebab doa itu adalah ibadah. Tidak boleh ibadah letak pada maksiat, tak jadi. Tak jadilah. Ya Allah, izinkanlah aku, ya Allah, ini ya Allah. Nak curi, ya Allah. Mana doa bendanya? Sebab tu datangnya Islam berkata-katalah dengan baik. Sebab itu hadis. Falyakul khairan aw liyasmut. Baik, jadi sidang jemaah yang Allah, saya kira cukup setakat tu dulu. Petang ni kita ada kuliah asar ya. InsyaAllah. Jemput adik semua kuliah asar. Okey. Kuliah asar dengan surah An-Nur, nanti saya share di page lah insyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua, perik jerih kita, susah payah kita bagi masa untuk agama, untuk faham ilmu Allah ni, maka Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak insyaAllah. Itulah tandanya Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi kita melekat dengan ilmu kefahaman. Lepas itulah kita akan faham. Jangan pisahkan dayana-yana, tanggungjawab isteri dengan agama. Jadikan isteri itu adalah tanggungjawab agama. Jangan pisahkan tanggungjawab isteri dengan agama. Letakkan diri itu sebagai tanggungjawab agama. Jadi, melaksanakan tanggungjawab agama dengan mentaati suami. Jangan pisahkan. Kalau pisah tu pening ni. Mana ni ya? Nak solat dulu ke? Nak layan suami dulu ya? Tengok, letak agama nombor satu atas. Baik. Ada tak agama kata boleh, kata apa, masyakkah lambatkan solat untuk layan suami? Ada tidak? Ada dibenarkan. Buat benda yang dibenarkan oleh agama. Dia suami jenis tak tahan melepang tu, pergilah selesaikan dia dulu. Sekarang jenuh tah rakaat, Allahu Akbar, Assalamualaikum terus kan. Pergi selesaikan dia dulu. Selesai, bagi dia kenyang lu. Dah tidur, dah elok, dah dia pergi suhu dah stabil, semua pergi ambil uduk, pergi solat. Ingat, agama menyantuni kehidupan. Sebab tu agama ni terdekat dengan toleransi. Tapi kerana toleransi itu ramai orang mengambil mudah. Tengok agama. Allahu Akbar. Sangat faham tentang kemanusiaan. Manusia tak ada faham agama. Agama faham, contoh agama. Faham tentang kehendak perempuan. Agama yang angkat perempuan tinggi. Tapi perempuan wanita tak nak faham agama. Contoh dekat, beberapa tempat yang saya pergi. Agama suruh perempuan jaga aurat. Dia tak faham kenapa agama suruh jaga aurat. Badan saya. Kok saya lah. Allah. Nanya Pak Karim. Pak Karim dah lah berapa tahun tak dapat kawan. Awak nak jaga diri tu maruah. Dah, dia relax. Dia bersidai, sadin. Dia pakai macam tu. Ya Allah. Kadang-kadang kita, agama faham bahawa wanita ini mahal. Wanita ni setiap ujung rambut, ujung kaki ni, semua boleh mendatangkan syahwat, bahaya. Syahwat kalau dapat yang jenis yang bertanggungjawab tak apa. Kalau jenis yang pakai RFID tu apa? Bukan smart tag dah. Touch and go dia. Nak cakap apa? Sebab tu syahwat pada yang halal. Bagi yang jenis jaga kamu. Jangan mudah-mudah nak menayang ke orang yang tak menjaga. Yang menjaga pula, tolonglah jaga. Itu agama. Agama cukup faham tentang kehendak manusia. Tapi manusia dia tak nak faham kehendak agama. Sehingga menjadikan agama itu perkara yang menyusahkan dia balik. Salah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti saya nak buat kat tempat saya, beberapa tempat saya nak pakai etika berpakaian secara moral. Macam aurat kan, orang tak berapa nak faham kan. Kita moral. Tak malu. Pergi office tak ada pakai macam tu. Tak ada pula. Tapi kalau kat luar, ya Allah. Tahulah. RFID. RFID. Allahu Akbar. Khair, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan dalam penyampaian, terkasar kata, tu kurang bicara.
Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan peribahasa kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah, moga-moga kita diberikan rahmatnya, diberikan kefahaman yang sebaiknya. InsyaAllah, dan terus istiqamah dalam pengajian dan ketaatan insyaAllah. Hingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.